Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya akan membimbing pelajar untuk menjawab soalan bunyi vokal. Jadi hari ini, cikgu akan membimbing pelajar untuk memesrakan diri dengan latihan berkaitan bunyi vokal. Mari kita lihat soalan yang pertama. Soalan yang pertama ini pelajar mesti tahu tentang kedudukan bunyi vokal berdasarkan keratan rentas lidah. Baiklah. Jadi soalan yang pertama ini bunyinya, vokal yang ditandai huruf Q dalam rajah di atas terdapat pada kata. Okey. Q ini apa bunyinya? Q ini apa bunyinya? Untuk menjawab soalan ini, jadi pelajar mesti sudah mengingat kedudukan vokal A, E, I, O, U. Jadi cikgu bimbing di sini. Kita ingat semula apa tips yang telah diajar oleh Abang Hairil Tahir, ya. Okey. Untuk mudah, tipsnya, kalau orang yang suka bercinta tu, ingatlah sebut I love you. Jadi ini sudah satu tips untuk mengingat kedudukan bunyi vokal. Huruf S ini ialah bunyi A, iaitu vokal depan luas. Seterusnya, tips mengingat iaitu yang I terbalik. Ingat sahaja I yang pelik, iaitu I. Kalau I ini I terbalik dan ini pula I yang biasa. I biasa itu kita sebut I taling. Manakala ini I. Baiklah. Berdasarkan ini, sudah pasti pelajar boleh menjawab soalan nombor 1, iaitu ada pada bunyi A. Jadi, bunyi itu seolah-olah bunyi A. Jadi, remuk, pepet. Untuk remuk, itu I, pepet. B, geleng. Ada seperti A, gelembung. I, pepet. Sembahyang. I, pepet. Jadi, pastilah jawapannya geleng. Okey. Jadi, cikgu harap anak-anak dapat faham ini, ya. Mudah sahaja. Baiklah, seterusnya soalan nombor 2. Soalannya, yang manakah padanan yang betul antara nama vokal dengan contoh kata yang mempunyai vokal tersebut? Baik, okey. Jadi vokal depan sempit ini adalah yang paling mudah, ya. Jadi anggap sempit itu seperti ini. Bunyi vokal depan separuh sempit. Okey, jawapannya gelek. Untuk I taling. Vokal belakang sempit, okey, jika ingat tadi kedudukan itu, vokal belakang sempit ialah bulu, manakala vokal belakang separuh sempit bunyinya O. Jadi, lihatlah, satu itu R, kemudian dua itu S, kemudian 3 itu P, dan yang terakhir vokal belakang separuh sempit itu Q. Jadi jawapannya B. Baiklah, soalan nombor 3. Boleh kita teruskan? Soalannya,
Yang manakah kumpulan perkataan yang kesemuanya mengandungi i taling? Jadi i taling ini bunyinya Kalau soalannya menekankan tentang kumpulan perkataan, bermakna kumpulan bagi perkataan itu mesti semuanya mengandungi i taling. Jadi seperti yang cikgu buat, kita ujarkan terang. 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 Teruk. Telur. Bukan telur ya, tapi telur. Jadi, telur ini sahaja yang bunyinya i taling. Bermakna bukan jawapannya. Okey. B kita semak ya. B ini semak dan satu lagi semak. Jadi ada dua bunyi vokal i ini, iaitu i taling dan i pepet. Kemudian yang ini kita akan menyebutnya leher. Leher. Jadi ada seperti bunyi itu. Okey. Kemudian kumpulan yang ketiga bagi jawapan B. Kumpulan yang ketiga iaitu jeruk. Okey, jeruk. Ini salah ya. Jeruk i pepet. Kemudian belajar semak lagi yang jawapan C. Kemudian jawapan C ini bunyinya gendong. Apabila kita menyebut perkataan ini gendong. Jadi I sama dekat seperti ya. Yang ini dekat. Okey, sama. Heba. Seperti kan. Jadi secara tidak langsung kita sudah dapat menjawab soalan ini, iaitu jawapannya C. Okey. Adakah anak-anak faham setakat ini? Baiklah. Soalan seterusnya yang berikut ialah vokal yang terdapat dalam peribahasa di atas kecuali. Baiklah, apa jawapannya? Baiklah, berdasarkan peribahasa ini, kita dapati ada vokal A, ada vokal U, ada vokal I, ada vokal E. Jadi, yang ada itu A, U, I, E. Kemudian O. Semuanya ada kan jika ikut pada vokal. Tetapi soalan ini kita lihat apa yang tidak ada. Ingat ya, I ini ada dua bunyi, iaitu I pepet dan I taling. Jadi, pelajar perlu berhati-hati dan cuba sebut seseorang. Jika bunyinya seseorang, bermakna bunyi itu merupakan bunyi vokal tengah, iaitu I pepet. Ini merupakan vokal tengah. Ini vokal depan luas. Yang ini pula vokal belakang sempit. Dan ini
vokal depan sempit. O, vokal belakang separuh sempit. Bermakna yang tidak ada vokal depan separuh sempit. Okey, merujuk pada bunyi I taling. Baiklah, setakat ini anak-anak boleh faham? Soalan nombor 5. Soalan nombor 5 ini terdapat 5 pernyataan tentang cara-cara menghasilkan bunyi vokal. Agak-agak, apa jawapannya? Baiklah, ini merupakan tips ya. Untuk menjawab soalan nombor 5 ini, pelajar lihat ya kata kunci yang boleh membantu pelajar. Pernyataan yang pertama iaitu depan lidah diturunkan serendah-rendahnya. Okey. Jika pelajar mahir sebenarnya, pelajar sudah tahu sebenarnya apa jawapannya. Namun untuk pelajar yang mungkin menghadapi masalah mengingat, jadi pelajar tengok bahagian depan ini dan pasti jawapannya berkaitan depan sahaja. Okey, ini yang pertama pelajar kena lihat. Bermakna C itu sudah salah. Baiklah, untuk menentukan ini ada 3. Pelajar hanya memilih satu sahaja. Jadi, tengok yang kedua iaitu semasa membunyikan bunyi vokal A, lidah diturunkan serendah-rendahnya iaitu A. Okey, semasa membunyikan vokal A, jadi secara tidak langsung pelajar tahu bahawa semasa membunyikan A, iaitu bibir dalam keadaan terhampar dan lidah diturunkan serendah-rendahnya. Soalan nombor 6. Jadi kita lihat apakah maklumat yang penting untuk pelajar ya faham. Okey, kata yang manakah mengandungi penggunaan vokal I pepet? Vokal I pepet ini dikenali juga sebagai vokal tengah. Jadi vokal tengah itu kita dapati simbolnya I terbalik ya. Okey, maklumat yang kedua, suku kata terbuka. Okey, suku kata terbuka ini, suku katanya mesti diakhiri dengan vokal. Okey. Ini vokal ya. Kemudian suku kata tertutup mesti diakhiri bunyi atau huruf-huruf konsonan. Baiklah. Contohnya, paling mudah untuk menjawab soalan ini, soalan nombor 6 ini, pelajar A melakukan pemenggalan. Okey, pemenggalan ini memudahkan proses pelajar
mengenal pasti suku kata terbuka. Okey, cikgu sudah tekankan suku kata terbuka itu mesti vokal di hujungnya. Jadi ke, dai. Okey. Ce, kal. Okey, ben, tuk. Okey, ini merupakan konsonan. Jadi K simbolnya, E merupakan vokal. Kita letakkan V, simbol V. Selepas itu, D itu huruf konsonan, E itu vokal. Okey, jadi KV. Yang ini sudah menepati syarat. Selepas itu kita lihat ini juga C ini konsonan, E itu vokal. Jadi ini pun memenuhi syarat, iaitu mengandungi penggunaan vokal E pepat dalam suku kata terbuka. Jadi pastilah jawapan itu sudah pelajar boleh agak ya. Jawapannya 1 dan 2. Jadi 1 dan 2 jawapannya A. Okey, jika pelajar ingin menguji lagi, pastikan sahaja konsonan pada hujung suku kata. Jadi itu menunjukkan suku kata tertutup. Okey. Jadi K, V, K. K, V, K. Jadi sah ya. Jadi kita sudah uji bahawa bentuk ini hujungnya konsonan. Begitu juga mengkal. Baiklah, itu sahaja bimbingan untuk menjawab soalan berkaitan topik bunyi vokal. Jadi, cikgu berharap anak-anak dapat menjawab soalan bunyi vokal ini dengan baik dan betul semuanya. Okey, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.